dalam tugasan ini kami pihak kumpulan kami telah memilih satu organisasi yang besar, iaitu Saim Debi Berhad. Siapa tak kenal Saim Debi Berhad? Okey, dalam Saim Debi Berhad ni sedikit pengenalan berkaitan dengan Saim Debi. So Saim Debi Berhad ini telah ditubuhkan pada awal 1910, kira-kira 112 tahun dahulu, di mana syarikat ini ditubuhkan atas nama Saim Debi & Co. Okey, yang diasaskan oleh 3 orang, 3 individu daripada luar negara, iaitu William Middleton, Son, Henry D'Este Debi dan Bedford Debi. Ini bermula dengan pada tahun 1910, dan berikutnya mereka adalah salah satu ejen dan sekretariat pada 5 ladang getah yang berkawasan sekitar 11,437 ekar. Company itu semakin berkembang, dan semakin berkembang. 1972, company ini telah membeli satu company yang besar daripada luar negara, iaitu China Engineer Limited, dalam bidang import export dan juga pembuatan. Dan satu detik permulaan sejarah yang telah berlaku pada tahun 2006, di mana kombinasi antara 3 entiti besar, iaitu Saim Debi Berhad, Guthrie Berhad dan juga Golden Hope, di mana mereka ni adalah pemain industri berkaitan dengan sektor perdagangan dan juga hartanah. Diorang telah dilantik sebagai entiti saham, entiti kepada produk keluaran Porsche, iaitu bagi masuk industri kenderaan Porsche daripada luar negara pasang di Malaysia. Kita nampaklah perkembangan Saim Debi ni. So memandangkan Saim Debi ni semakin berkembang, pekerja mereka mempunyai kira-kira 20,000 anggota. So bayangkan dengan 20,000 tu macam mana dia orang punya gaya-gaya komunikasi dia orang, penyampaian maklumat. So dalam bahagian seterusnya saya akan bentangkan kepada rakan saya berkaitan dengan masalah komunikasi dan sasaran audiens, maklumat dan juga cadangan jangka masa panjang dan juga kesimpulan. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan permasalahan masalah, yang 3 perkara yang telah saya dapati di sini. Yang pertama adalah berkenaan masalah berkaitan berlainan jantina, di mana di Saim Debi Berhad ini dia meliputi pihak atasan daripada kaum lelaki, manakala disebabkan perkara tersebut kaum wanita berasakan diskriminasi, di mana kebanyakan pekerja-pekerja dalam organisasi ini lebih bersesuaian golongan lelaki berbanding wanita. Oleh itu pekerja-pekerja wanita lebih mudah didiskriminasi dan sukar untuk berkomunikasi dengan pekerja yang lain. Okay, faktor yang kedua adalah disebabkan banyak saluran komunikasi bagi interaksi di antara pengurus dengan pekerja bawahan. Contohnya dia menggunakan email, nota dan memo. Okay, faktor ini menyebabkan maklumat komunikasi tersebut kurang jelas dan tidak tepat. Yang ketiga yang telah saya kenal pasti adalah berkenaan dengan faktor komunikasi budaya, di mana Saim Debi ni dia mempunyai pelbagai budaya seperti ada agama kaum Melayu, Cina dan India. Jadi pengurus dengan pekerja bawahan ni mempunyai masalah komunikasi. Contohnya macam Saim Debi Plantation ni lebih dimonopoli ke kaum India, Saim Debi Motor ni lebih kepada kaum Cina, dan bagi kaum Melayu lebih kepada sektor penjualan dan lain-lain. Disebabkan berbezanya sektor ini menyebabkan sukar untuk berkomunikasi. Perkara lebih mudah untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Begitu juga dengan adat dan budaya yang mereka amalkan. Okey, matlamat yang telah saya temui dalam Saim Debi Berhad ini, sewajarnya kaedah penyampaian maklumat perlu dikecilkan dan skopnya agar matlamat yang jelas dapat disampaikan. Beberapa pertimbangan perlu diberi perhatian untuk menetapkan matlamat akhir yang perlu digariskan dalam permasalahan yang ingin diselesaikan. Okey, bagi objektif yang telah saya temui, terdapat 2 objektif, di mana pastikan semua kaki tangan menyedari tanggungjawab untuk mengekalkan amalan komunikasi yang berkesan untuk mencapai persefahaman. Yang kedua adalah mencapaikan capaian yang mudah untuk menyalurkan maklumat yang penting dan berguna kepada staf bawahan. Itu saja. Nama saya Syamilah binti Hussein, nombor metrik 28212. Saya akan menerangkan mengenai audiens sasaran yang dijalankan di Saim Debi Berhad ni, yang mana ia melibatkan seramai 55 orang daripada pelbagai pangkat dan juga jawatan, dan seperti pengurus dan juga pegawai serta pekerja lah di Saim Debi. Dan terdapat 2 jenis audiens dalam kumpulan ni, iaitu audiens pasif dan juga audiens aktif. Audiens sasaran ini adalah elemen penting dalam analisis ni untuk kita nak bangunkan satu mesej yang baik dalam membantu mencapai objektif. Okey, untuk makluman juga, pemilihan bagi audiens sasaran ini ditentukan oleh ketua pasukan jabatan, yang mana ia perlu menentukan siapa dan berapa ramai audiens yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Dan reaksi yang positif juga perlu terhadap mesej yang ingin disampaikan supaya lebih jelas dan juga lebih efektif.
kaedah dapatan maklumat adalah melalui satu sesi temubual, dan kaedah temubual ni dipilih kerana ianya lebih fleksibel dan ia membolehkan responden menerangkan kepada ketua pasukan jabatan apa yang mereka fikirkan. Selepas tu keputusan temubual ni akan disalurkan terus kepada pihak pengurusan atasan bagi dia menjalankan tindakan yang selanjutnya lah. Dan cara pemilihan komunikator ni merujuk kepada Aristotle melalui bukunya Rhetoric 2018. Terdapat 3 kualiti yang perlu ada pada seorang komunikator itu, iaitu cara dia menguasai bahasa dan juga penulisan, cara dia mengawal emosi diri pekerja, dan juga cara dia menjaga kualiti komunikasi. Dan menurut Aristotle juga, seorang komunikator ni perlu mempunyai ketiga kualiti tersebut bagi memastikan interaksi dan proses perkongsian maklumat ni dapat mencapai objektif. Dan untuk makluman komunikator yang baik, kualiti asas yang perlu digilak pada setiap masa untuk mengekalkan kredibiliti dan juga etika mereka. Seperti mana di Sam Dabi Berhad, kualiti ini dapat dilihat pada pemilihan pegawai yang mempunyai kemahiran pengurusan yang tertinggi. Dan merujuk Robert Katz 1998, 3 kemahiran pengurusan yang penting dalam seorang pengurus ialah kemahiran teknikal, kemahiran kemanusiaan dan juga kemahiran konseptual. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaid Kamaru bin Awang, nombor metrik 267445. Di sini ingin saya berkongsi berkenaan dengan tajuk kumpulan kami, rancangan komunikasi pengurusan bagi organisasi SEMDABI. Cadangan-cadangan yang untuk penambahbaikan seperti amalan komunikasi. Pemilihan alat komunikasi mestilah betul. Ini kerana isi kandungan dan cara penyampaian maklumat perlu sampai kepada kaki tangan, terutamanya dalam organisasi SEMDABI. Dalam perhubungan dalaman yang dipraktikkan melalui alat komunikasi seperti laman web jabatan, WhatsApp, email, Telegram dan sebagainya, dengan kaedah-kaedah sebegini, maklumat yang disampaikan boleh disebarkan kepada kaki tangan berkaitan arahan-arahan terbaru yang ingin disampaikan daripada pengurusan tertinggi, seperti WhatsApp group. Segala maklumat berkaitan urusan kerja boleh mewajibkan berkaitan kerja boleh diambil sebagai arahan sementara menunggu arahan bertulis dikeluarkan secara official. Pihak pengurusan juga boleh mewajibkan setiap pekerja menghadiri kursus berkaitan soft skill bagi menambah baik cara berkomunikasi semasa berdepan dengan orang awam. Malah setiap kaki tangan dapat merasakan confident level terhadap diri sendiri bila berdepan dengan situasi tersebut. Amalan komunikasi juga seperti melalui alat boleh disampaikan dengan gerak-geri badan, boleh disampaikan juga melalui bahasa isyarat. Bagi golongan OKU seperti bisu, pekat, seorang kaki tangan dengan dapat mempelajari ilmu serba sedikit bahasa isyarat bila berdepan dengan golongan seperti ini. Pihak pengurusan boleh menghantar kaki tangan yang mana perlu belajar ramai yang tidak cakna dengan golongan tersebut. Ini adalah salah satu cadangan yang boleh diterapkan dalam khusus tahunan jabatan tersebut. Dengan kaedah lain, ESS portal juga boleh digunakan. Keseluruhan kaki tangan ini kerana sistem mempunyai segala info-info secara terperinci. Bagi setiap kaki tangan bekerja di SEMDABI membuat tuntutan di mana dengan adanya kelulusan pihak atasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sufian Zakaria, 267212. Kesimpulannya, permasalahan amalan komunikasi di SEMDABI ini secara tidak langsung telah memberi impak kepada prestasi pekerja. Pengurusan SEMDABI perlulah memberi perhatian yang serius terhadap perkara ini agar faktor-faktor yang telah dikenal pasti sebagai punca kepada permasalahan amalan komunikasi ditangani segera bagi memastikan ianya tidak memberi kesan negatif terhadap sistem keselamatan dan pemulihan di kalangan anggota pekerja. Hal ini kerana kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada kekuatan dan kestabilan tenaga pekerja yang mengendalikan aspek pengurusan pentadbiran dan pengendalian program pemulihan sesebuah organisasi. Kepuasan terhadap komunikasi di kalangan pekerja dan majikan ini juga merupakan agenda dalam usaha mempertingkatkan produktiviti dan kualiti kerja di SEMDABI Berhad. Justru pihak pengurusan hendaklah
mempertingkatkan amalan komunikasi yang mementingkan kepada penyaluran maklumat yang berkualiti, penyelarasan yang bersepadu, penyeliaan yang lebih bersifat telus dan terbuka, serta mendapat sokongan penuh di peringkat organisasi. Sekian daripada saya kesimpulan dalam bab ini. Sekian, Assalamualaikum.